3. Penanggulan logik bagi bahagian hujah diktatif dan hujah induktif. Okay, sebelum ini sudah belajar hujah diktatif dan induktif. Cuma mungkin masih keliru. Jadi cikgu ambil lagi contoh dari buku teks dan kita bincang terus latihan praktiskan diri dari buku teks. Okey, jadi kita boleh buka buku teks muka surat 73 contoh 16. Okey, contoh ini dia menerang lagi hujah diktatif dan juga induktif. Okey, mari kita impas kembali. Apa itu hujah diktatif dan hujah induktif? Kalau anda sudah tengok video yang sebelum ini, jadi anda sudah tahu. Kalau kita mula dari premis yang umum, pergi ke kesimpulan yang khusus, ini kita akan dapat yang diktatif ke induktif. Okey, ini akan kita dapat yang diktatif. Sebab diktatif, dia dari umum pergi ke khusus. Dan diktatif, biasa dia mula dengan umum itu ialah formula atau perkataan semua. Barulah digantikan satu nombor dalam formula ataupun dari semua tu diambil contoh yang spesifik, barulah kita dapat kesimpulan yang khusus itu. Jadi ingat ini umum ke khusus ialah hujah diktatif. Manakala hujah induktif, dia adalah terbalik proses tadi. Iaitu dia dari premis yang khusus pergi ke membina kesimpulan yang umum. So, ini panggil hujah induktif. So, hujah induktif biasa dia mula dengan beberapa contoh. Lepas tu, baru akhir dengan kita dari contoh, berdasarkan contoh itu kita buat kesimpulan yang lebih umum, yang general untuk yang lain. Okay, so kita tengok soalan A. Semua sudut tirus kurang daripada 90 darjah. Sudut PQR ialah sudut tirus. Maka sudut PQR kurang daripada 90. Okey, jadi kita tengok ayat ini bermula dengan semua. Jadi semua dia merujuk kepada benda yang banyak. Apabila banyak dia umum. So kita tengok dia mula dari yang umum, premis yang umum. Lepas tu baru dia pilih salah satu sudut tirus yang sedia ada. Dan sudut tirus ini sudut PQR. Jadi kita nampak dari dua ayat pertama ini kita sudah boleh buat kesimpulan yang khusus, iaitu sudut PQR ini mempunyai ciri di mana dia kurang daripada 90 darjah sebagai salah satu sudut tirus. Jadi ini hujah diktatif. Dari umum pergi ke khusus, lepas tu dia adalah hujah diktatif. Okay, B. Semua wakil pertandingan sutuku ialah ahli persatuan matematik. Semua. Jadi yang ini sudah ada pengalaman, kita tahu. Dia dari yang umum. Lepas tu baru dia pilih dari salah seorang wakil itu. Siapa dia? Jamar. Jadi Jamar ini adalah yang dikhususkan dari semua wakil tadi. Lepas tu barulah kita boleh buat hujah diktatif. Okey. C. Hasil tambah sudut berwalan segitiga ialah 360. Okey. Hasil tambah sudut berwalan sekarang segitiga. Okey, diikuti ayat kedua. Hasil tambah sudut berwalan segi empat. Okey, mula dengan segitiga. Lepas tu segi empat. Okey, yang ketiga pergi ke pentagon. Jadi cikgu nampak tiga-tiga ini apa cirinya? Mereka semua ialah poligon kan? So dari yang 3 sisi segitiga ke 4 sisi segi empat, lepas tu 5 sisi pentagon. Jadi dari sini saya boleh buat kesimpulan. Hasil tambah sudut berwalan setiap poligon ialah 360. So saya cari yang spesifik 3 sisi. Pergi ke yang 4 sisi, masih spesifik. Pergi ke 5 sisi, spesifik. Lepas tu baru saya pergi yang general. Poligon. Poligon ada banyak jenis, ada banyak sisi. Ada 3, ada 4, ada 5 dan sebagainya. Jadi, akhir dengan kesimpulan yang umum. Jadi, yang ini ialah premis khusus pergi ke kesimpulan umum, iaitu hujah induktif. Okey, D. Hasil tambah digit 18. Boleh dibahagi tepat dengan 9. Hasil tambah digit 27.
boleh dibahagi dengan 9. Hasil tambah digit 36 boleh dibahagi tepat dengan 9. Jadi cikgu nampak digit 18, lepas tu digit 27, lepas tu digit 36. Tiga-tiga ini boleh dibahagi tepat dengan 9. Kalau dia boleh bahagi tepat dengan 9, nombor-nombor 18, 27 dengan 36, dia panggil kandaan 9. Jadi sekarang saya sudah boleh buat kesimpulan. Hasil tambah digit kandaan 9 boleh dibahagi tepat dengan 9. Sebab nombor yang muncul dalam kandaan 9 masih boleh dibahagi tepat dengan 9. Jadi ini dari banyak-banyak contoh. Baru buat kesimpulan yang umum. Jadi ini ialah premis khusus pergi ke kesimpulan umum. Jadi ini ialah hujah induktif. Khusus ke umum, hujah induktif ingat. Okey, contoh sudah kita lihat. Mari kita pergi ke latihan. Pada muka surat 74. Tentukan sama ada hujah berikut ialah hujah diktatif atau induktif. Ingat lagi tak? Diktatif ialah macam mana? Premis yang umum pergi ke kesimpulan yang khusus. Okey, hujah induktif, premis yang khusus pergi ke kesimpulan yang umum. Ini ialah induktif. Okey, ayat 1. Semua faktor bagi 6 ialah faktor bagi 12. 1, 2, 3 dan 6 ialah faktor bagi 6. Maka kesimpulan yang dibina ialah 1, 2, 3, 6 ialah faktor bagi 12. Ayat ni mula dengan semua. Sebenarnya kita sudah tahu kan? Dia mesti hujah diktatif. Okey, soalan 2. 5 kuasa 2 darab 5 kuasa 3. Okey, 2 kuasa ini tambah dapat 5 kuasa 5. 5 kuasa 3 darab 5 kuasa 4. So 3 tambah 4, 5 kuasa 7. Okey. 5 kuasa 4 darab 5 kuasa 5. So 4 tambah 5, 9. Kuasa 9. So ini kita sudah belajar dari dulu kan. So saya sudah beri contoh 1, 2, 3. Jadi kita tahu formula dia ialah 5 kuasa M darab 5 kuasa N sama dengan 5 kuasa M tambah N. Jadi ini dari yang spesifik pergi ke yang umum. Jadi ini hujah induktif. 3. 2 darab 1, 2. 2 darab 2, 4. 2 darab 3, 6 dan sebagainya. So dari yang banyak-banyak contoh spesifik ini, saya nak pergi ke formula yang general kan. So, formula yang generalnya ialah boleh ditulis sebagai 2 darab N. Di mana N ialah 1, 2, 3 dan sebagainya. Jadi, dari yang spesifik pergi yang umum. So, ini ialah hujah induktif. Nombor 4. Semua poligon sekata mempunyai sisi yang sama panjang. Semua. Jadi, ini diktatif. Okey, 5. Semua kandaan 10 berakhir dengan digit sifar. Semua. Jadi, hujah diktatif. Okey, 6. 1 kuasa 2 tambah 2 sama 3. 2 kuasa 2 tambah 2 sama 6. 3 kuasa 2 tambah 2 sama 11. So, nak kita lihat pattern di mana dari contoh-contoh yang spesifik. Jadi, akhirnya saya boleh tulis formula yang general iaitu N kuasa 2 tambah 2 untuk N yang bernilai 1, 2, 3 dan sebagainya. Jadi, ini dari yang spesifik pergi yang umum, induktif. Okey, 7. 1 tambah 1 in bracket kuasa 2 sama 4. Lepas tu, contoh 1, contoh 2, contoh 3. So, kita nampak dia sama macam soalan 6. So, nombor 7 juga hujah induktif. Okey, 8. Semua kandaan 9 ialah kandaan 3. Nombor 72 ialah kandaan 9. Maka nombor 72 ialah kandaan 3. Ini semua yang umum pergi ke nombor 72 ialah kandaan 3. So, ini adalah hujah diktatif. Semua kan? Okay. Nombor 9.
juga bermula dengan semua. Semua nombor nisbah boleh ditulis dalam bentuk pecahan. Dan akhirkan dengan kesimpulan 1.5 boleh ditulis dalam bentuk pecahan. Jadi dari umum pergi ke khusus. So ini masih hujah diktatif. Okay, nombor 10. Sudut pengenap bagi 60 darjah ialah 120. Sudut pengenap bagi 45 ialah 135. Maka sudut pengenap kita ialah 180 darjah tolak kita. So ini dari contoh pertama saya ambil nombor yang 60, saya cari sudut pengenap. Sudut pengenap ialah apa? Sudut pengenap ialah sudut yang mana kita tambah dengan sudut itu kita boleh dapat 180 darjah. Jadi saya ambil contoh 60 darjah. Okey, dapat sudut pengenapnya 120. Lepas tu pergi ke nombor yang sudut 45, cari sudut pengenapnya ialah 135. So saya berikan dua contoh. Lepas tu baru kita buat kesimpulan yang general. Kalau theta ialah berapa? Nak sudut pengenap, ambil 180 darjah tolaknya. Jadi dapat sudut pengenapnya. Jadi ini ialah hujah induktif. Okey, sudah kita bincang contoh tadi dengan 10 soalan ini. Saya percaya anda sudah lebih faham hujah diktatif dan hujah induktif. Okey, kita imbas kembali. Hujah diktatif dari yang umum seperti semua ada formula. Lepas tu pergi ke yang kesimpulan khusus. Okey, kalau hujah induktif dari beberapa contoh yang spesifik. Lepas tu kita bina formula yang mana kita cakap hujah induktif adalah dari premis yang khusus pergi ke kesimpulan yang umum. So, dua hujah ini sudah kita buat banyak soalan. Harap anda semua tak keliru lagi. Okey, so untuk hari ini kita berhenti sini. Sekian, terima kasih.